Masalah yang paling besar di Malaysia, kecelaruan, fitnah dan pertelagahan berlaku adalah kerana mantik tidak diamalkan. Mantik ni lebih daripada, asas daripada, mantik ni tuan-tuan, satu kehebatan kerana dia adalah pemikiran yang dikembangkan oleh Islam. Itu perkataannya kekal mantik. Kalau English ambil dia tambah UE je, mantik. Kerana dia adalah kata yang dipetik pada kata Arab dan sangat berkembang apabila Islam tiba, terutama selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantik diperdebatkan oleh banyak ulama dan banyak cendekiawan Islam adalah sebagai cara di mana kalau mengikut buku adab dialog dalam Islam oleh Syekh Muhammad Syekh Muhammad Said Tantawi. Dia kata dalam Al-Quran telah pun diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, difirmankan bahawa memang manusia akan ada perbezaan. Perbezaan sekalipun untuk melaksanakan kebaikan. Dia kata oleh kerana mencari kebaikan juga manusia ada perbezaan. Maka kebaikan itu tidak boleh dimatikan. Dan kebaikan tak boleh dirosakkan. Apabila dua orang yang baik berdialog, mereka haruslah dipandu oleh mantik. Apabila orang lain yang menyertai dialog tersebut juga harus faham bagaimana menjuruskan fikiran mereka untuk hadir dalam majlis di mana mantik dalam IQ kita bergerak. Saudara akan mula bertanya pada saya, apa itu mantik? Mantik adalah berfikir dengan mengawal kotak fikiran supaya teknik berfikir ketika sesuatu idea atau isu diperkembangkan, diperbahaskan, kita berada dalam suasana ingin mencerahkan lagi keadaan yang kabur. Sebagai contoh, kalaulah yang berdebat A dan B nak mencari satu kebaikan. Orang yang tukang debat, yang berdialog tu sendiri harus mempunyai mantik yang kuat. Iaitu memahami bahawa lawannya ataupun orang yang bertentangan idea dengannya adalah orang yang sehala dengannya. Iaitu sama-sama ingin mencerahkan suasana ilmu supaya orang yang hadir itu mendapat gandaan pengetahuan daripada perbezaan pendapat mereka. Berarti kalau setiap kali saya menghujahkan pendapat untuk mempertahankan pendapat A saya mengeluarkan 10 hujah. Orang yang berbeza dengan saya, yang mempunyai pandangan B, dia mengeluarkan 10 hujah. Hendaklah dipastikan hujah A dan B itu mempunyai mantik yang tinggi, di mana dia memperkayakan penonton, di mana penonton, orang yang hadir dalam majlis itu pulang sebagai jutawan. Kerana saya yang tahu 10, orang ni tahu 10, maka kami sampaikan per 10 pandangan kami ni dengan tujuan untuk memberi lebih nilai kepada idea yang kami ada. Dan dia menjadikan orang yang hadir dalam majlis ilmu pulang sebagai jutawan. Kerana mereka mendapat 20 pengetahuan daripada 2 orang. Saya ada 10, orang ni ada 10, orang yang balik buat balik 20. Ini yang dikatakan mantik, di mana perbahasan hendaklah dikawal oleh minda yang faham bahawa tujuan ilmu adalah memberi pencerahan. Dan dengan pencerahan keluarlah manusia daripada kegelapan kalau gelap. Malah keluar juga manusia daripada kekaburan kalau kabur. Jadi mantik yang paling suka dikembangkan dalam dunia dialog kita. Kerana dialog dalam Malaysia ni banyak dipengaruhi oleh dialog politik. Oleh kerana dialog politik, matlamatnya bukanlah untuk mencapai kebenaran yang murni. Berarti dialog dalam politik, tekniknya adalah untuk mengalah dan menjatuhkan lawan. Jadi oleh kerana ramai orang kita menyertai dan melihat apa itu disebut perkembangan dialog melalui kacamata politik. Kerana media membahaskannya, media menyiarkannya, datang media sosial, perbahasan politik juga mendominasi pandangan di media sosial, maka orang akan terikat bahawa sifat politik adalah harus membunuh lawan, harus menjejaskan lawan dan harus menjatuhkan lawan. Maka akhirnya mantik menjadi DNA yang paling lemah dan menjadikan orang Melayu hampir tidak mempunyai kekuatan mantik. Iaitu masuk ke dalam sesuatu isu, membincangkannya dengan niat. Walaupun orang ini adalah orang yang tidak sependapat dengan saya, tetapi melalui kecerdikan bersama yang kami miliki, kami boleh memberi kebaikan kepada orang lain dan akhirnya majlis itu dinamakan majlis yang Allah reda, iaitu majlis ilmu. Majlis di mana seperti berada di taman-taman syurga. Jadi untuk dapat mantik ni tuan-tuan, teknik berfikir perlu ada. Dan mantik adalah jauh lebih tinggi daripada perbahasan yang disebut dalam Inggeris, iaitu logik dan konteks. Dalam Inggeris ni kalau kita belajar seni berdialog ataupun berbahas, premis ataupun hujah, kemudian tesis dan antitesis adalah perkara yang selalu dikaitkan dalam perbualan akademik untuk mencapai satu matlamat ilmu. Tapi tak akan dapat dia lebih tinggi daripada mantik. Kerana mantik hujahnya kerana lillahi ta'ala. Kerana mantik adalah hujahnya mestilah
mempunyai adab untuk membolehkan majlis ilmu itu disertai oleh para malaikat. Dan Allah memandang majlis itu seperti orang yang menjadi panel dan orang yang hadir dalam majlis itu seperti berada di taman-taman syurga. Ini beza dia apabila kita nak melihat mantik dalam konteks Islam dan kita nak melihat konteks dalam perbincangan idea ataupun premis hujah dalam katalis barat. Saya cakap macam ni tuan-tuan sebab satu, kalau tuan-tuan tanya Abang Zainal tak agree dengan pendapat orang. Kenapa Abang Zainal ban dan delete? Itu bukan mantik tuan-tuan, itu virus. Kalau kita masuk nanti, dia membiak, dia jadikan, dia jadi rakan garasi. Dia masuk sebagai virus, dia membiak menjadi variant. Lepas variant, dia mencetuskan kluster tuan-tuan. Lepas kluster, dia boleh menyebabkan lockdown dan PKP. Jadi jangan, tu beza tuan-tuan. Hak tu saya buang dia bukan kerana mantik. Kerana orang ini main taik. Jadi bahaya kalau kita masuk najis dalam rumah. Apa pun tuan-tuan, anjing yang menjadi najis tidak akan boleh dibasuh hingga bersih hingga jadi halal. Ini saya beritahu tentang kick and ban. Pandangan saya sangat keras. Kerana dalam kick and ban, admin ni tuan-tuan, kalau boleh tak bagi saya preview semua sesi saya. Sebab dalam sesi saya, orang keluar perkataan, yelah tu, pandai lah. Itu pun saya kick. Kerana saya tahu kata itu adalah tanda-tanda virus. Virus ini kemudian dia campur pula dengan orang yang kata maka dia akan menjadi variant. Dan ni bila dia jadi variant tuan-tuan, dia mencetuskan kluster. Ramai orang akan jump in. Dan bila orang jump in tuan-tuan, dia akan menyebabkan wabak membiak. Jadi beza saya sedang hujah tentang mantik ni kerana dia adalah lantai yang hanya boleh dihadiri oleh orang-orang yang secara asasnya menghormati ilmu. Orang yang secara asasnya menghormati, bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan orang yang secara asasnya, dia dipacu oleh hati dalam mengendalikan mindanya. Itu hati yang mahukan. Sebab tu dalam adab berdialog dalam Islam ni yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Tantawi. Dia kata ada 5 jenis dialog. Yang ditulis, dipilih daripada 5 jenis dialog untuk kita teladani. Pertama adalah dialog antara Rasul dan juga pengikutnya. Dipilih dalam satu dialog. Di mana petikan dialog ni banyak diangkat daripada Al-Quran dan daripada sirah. Kerana Rasul dan juga dialog di antara Rasul dan juga kaumnya. Dan dalam dialog ni, Syekh Said Muhammad Tantawi berkata, telah Allah sebut bodoh sombong kepada Bani Israel kerana kedegilan dan juga kerana sifat mereka ketika menerima dialog ataupun berdialog dengan rasul-rasul yang membawa rasul-rasul yang membawa kabar agama daripada Allah SWT. Kemudian dalam kitab ni juga disebut dialog orang munafik. Iaitu orang yang mencirikan dirinya Islam tetapi sebenarnya dia bersifat seperti orang munafik. Ini yang saya rasa sesuai dibaca orang yang jadi page-page admin ni. Orang-orang jadi page-page admin yang selalu mengangkat topik supaya orang yang masuk ke dalam topiknya berdialog dan berdebat dengan hal-hal yang mencetuskan fitnah, kerusuhan dan juga celaan. Admin page ni tuan-tuan adalah syaitan yang berwajah manusia yang sangat cekap, terutama admin page Melayu ni. Yang dia naikkan status dia adalah status tergantung. Iaitu dia tidak nampak jahat dia. Status dia sangat murni. Tetapi kerana dia terlatih menjadi syaitan tuan-tuan, dia tahu bagaimana nak menjentik follower dia untuk membuat makiamun. Sebagai contohnya, katalah tersebar berita mengenai seorang artis yang baru saja menanggalkan tudung dia. Page admin ni pandai tuan-tuan. Dia letak gambar tudung wanita tu ketika mula bertudung. Dia bagi tahu. Suatu masa dia pernah menjadi suri teladan. Dia letak benda tu je. Sebab dia tahu, walaupun keseluruhan follower page tu tak tahu, tapi ada 5 orang tahu cukup. 5 orang tu masuk, suri teladan. Apa Min? Dia baru buang tudung semalam. Ini suri teladan yang disesatkan. Berarti orang yang menjadi admin page-page yang saya katakan tadi ni, yang bermunafik ni, dia meletakkan tu dengan tujuan dia dah tahu. Apabila 15 ataupun 5 hingga 15 orang tahu pun dah cukup. Tetapi dia akan membawa puluhan ribu rakan follower dia dalam page tu untuk mencetuskan penghinaan, celaan, kata maki. Padahal dari segi posting dia tuan-tuan dia selamat. Posting dia cuma menyebut gadis ini dulu pernah menjadi suri teladan. Tapi dia tahu dah apa akan berlaku. Jadi tuan-tuan sejak saya melihat itulah kita akan melihat bagaimana para munafik yang menjadi page admin telah menjerat dan mengheret orang Melayu dengan begitu ramai untuk masuk ke dalam page-page di mana kebencian, di mana kerosakan mentaliti IQ berlaku dan di mana hasad, libido. Libido ni senang tuan-tuan.
iaitu nafsu. Dalam bahasa Al-Quran diterjemahkan sebagai nafsu. Dalam bahasa Melayu yang diangkat daripada kata klasik disebut naluri. Dalam bahasa Inggeris yang dipinjam daripada istilah psikologi Sigmund Freud disebut libido. Ketiga-tiga perkara ini dikaitkan dengan haiwan, di mana sifat-sifat haiwan yang ada dalam diri manusia. Cuma yang membezakannya kerana manusia itu diberi akal yang sangat tinggi, menjadikan manusia itu adalah makhluk yang bijak dan Allah kata inilah sebaik-baik kejadian. Jadi oleh kerana dia tahu nafsu dan dia tahu libido dan dia tahu naluri menjentik kebencian, maka akhirnya tuan-tuan akan lihat satu posting dengan ayat dia ini dulu pernah menjadi suri teladan. Tak sampai 10 tuan-tuan. 3,000, 4,000, 5,000 komen akan masuk. Untuk orang mencaci maki, untuk orang apa. Malah page-page ni pula, kalau masuk satu orang pula mengatakan, sudahlah, jangan hina dia. Mungkin dia akan kembali pakai tudung. Orang tu kalau masuk tuan-tuan, dia menyampaikan pesan memesan ke arah jalan kebenaran dan pesan memesan ke arah jalan kesabaran ni. Yang kita belajar wa'ang asri, sesungguhnya orang itu berada dalam kerugian melainkan orang yang beriman beramal soleh. Walaupun ayat tu kita baca tuan-tuan, tetapi apabila kita jumpa orang tu dalam page Facebook, orang ni pun kita akan kecam sekali. Lupa dah kita tentang surah wa'ang asri, surah istighfar yang paling tinggi tahapnya apabila kita ingin beristighfar. Jadi tuan-tuan, kenapa saya bercakap tentang mantik? Kerana dia adalah DNA yang hampir tidak ada dalam IQ orang Melayu. Sangat lemah mantik ni. Kalau ada pun dalam jumlah yang kecil dan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri mantik, mereka tak akan terjebak dalam media sosial. Mereka akan takut melihat media sosial dan memandang rendah pada media sosial kerana mereka menganggap media sosial level IQ-nya adalah sangat rendah dari segi kebolehan berdebat mengenai sesuatu isu. Sebab tu orang-orang yang mempunyai IQ yang baik di Malaysia, tuan-tuan, dia tak akan go to Facebook. Kerana Facebook akan merosakkan reputasi dia kerana kelihatan dia adalah seorang tokoh yang dibenci. Dia seorang cendekiawan yang dibenci. Dia seorang ulama yang dibenci. Dia seorang pemikir yang dibenci. Dia seorang sarjana yang dibenci. Jadi orang ni tak akan buat. Menjadikan majlis-majlis ilmu dia kekal kecil. Kekal kecil. Kerana dia kata ilmu ni sampaikanlah kepada orang yang mahukan ilmu. Sebab tu majlis-majlis ilmu di kalangan para ilmuwan yang hebat. Sama ada mereka yang datang daripada theological klasik ataupun theological konservatif Islam. Tak kira lah saudara pergi kepada Syekh Naruddin Marbu Al-Banjari Al-Makhi pun. Saudara pergi kepada majlis ilmu yang dikenali oleh Habib Ali Zainal Abidin pun. Saudara pergi ke dalam majlis ilmu yang dulunya oleh Ayalarham Syekh Fahmi Zamzam. Saudara masuk dalam majlis ilmu dia orang ni. 100 sudah kira box office. 20-30 ni adalah sesuatu yang sangat tuan-tuan guru ni raikan. Kerana dia tahu dia mendapat orang yang berkualiti. Tetapi orang-orang ni tuan-tuan, dia tak boleh mendedahkan diri dia dalam dialog-dialog ilmu yang berlantai, ilmu yang tinggi. Kerana mereka tahu kerosakan minda dan juga kerosakan orang Melayu dan orang Islam untuk berfikir mengenai mantik. Bahawa majlis ilmu tujuannya adalah untuk mencerahkan, memberi pencerahan ilmu. Walaupun saya dan orang yang menjadi panel, saya dengan Syahril lah jadi panel. Kita berdebat dan kita tak bersetuju. Tetapi saya dan Syahril mesti dah memikir mantik bahawa setiap lontaran hujah saya, mestilah mencerahkan semua orang yang berada dalam majlis ilmu. Walaupun saya bertentangan dengan Syahril. Dan Syahril membalas hujah saya. Cara dia menolak hujah saya juga mestilah menyalakan ilmu yang lebih terang supaya last kali orang yang datang dalam majlis ilmu mendengar dua orang yang saling tidak bersetuju tetapi pulang dengan kekayaan ilmu. Sebab tu saya ambil pada saudara, kalau saudara rajin dan tengok dialog mengenai Allahyarham Tuan Guru Syekh Muhammad Said Tantawi yang telah kembali ke rahmatullah bila dilahirkan pada tahun 1928. Kembali ke rahmatullah pada 2010. Beliau terkenal sebagai Syekhul Al-Azhar. Dia adalah Syekhul Al-Azhar daripada tahun 1998 hingga tahun 2010. 12 tahun dia menjadi Syekhul Al-Azhar. 10 tahun beliau menjadi mufti Mesir. Iaitu daripada tahun 1986 hingga 1996. Jadi pandangan beliau luas. Banyak menulis. Tetapi beliau sebagai seorang ulama, cendekiawan, pemikir Islam yang berada di Mesir, ada bertentang pendapat dengan seorang lagi ulama, pedagang Mesir,
tetapi melarikan diri ke Dubai kerana diancam hukuman mati oleh Presiden Hosni Mubarak, iaitu Syekh Yusof Qaradawi. Syekh Yusof Qaradawi dilahirkan pada tahun 1926. Alhamdulillah. 96 tahun usianya, tapi berada dalam keadaan uzur. Beliau adalah pemikir yang hebat dan pernah menjadi paling lama menjadi Presiden Majlis Persatuan Ulama Islam Sedunia. Majlis Ulama Islam Sedunia. Syekh Yusof Qaradawi. Syekh Yusof Qaradawi dan juga Syekh Muhammad Said Tantawi telah mengeluarkan fatwa yang berbeza mengenai pengeboman berani mati. Dalam konteks mereka mengeluarkan fatwa, fatwa itu hanya terguna pakai dalam istilah perjuangan rakyat Palestin menentang Israel. Ketika rakyat Palestin mula melancarkan serangan berani mati dengan menggunakan bom dan meletupkan diri di tempat-tempat awam dan di tempat-tempat ketenteraan, Syekh Muhammad Said Tantawi menganggap bahawa perbuatan itu haram dari segi Islam. Kerana Islam agama yang tidak menyeru kepada pembunuhan, yang menyebabkan kematian wanita, kanak-kanak dan orang yang tidak terlibat dengan peperangan. Dia keluar fatwa haram. Sahabatnya, Syekh Yusof Qaradawi, mengeluarkan fatwa wajib. Bukan harus, wajib. Kerana ketika itu rakyat Palestin ditindas, tentera Israel telah membunuh semua jenis lapisan rakyat Palestin. Bukan sahaja pada pejuang Palestin, sama ada PLO ataupun pejuang Al-Qassam, Fatah ataupun pejuang Hamas. Kerana Israel telah membunuh tanpa mengikut peraturan perang, hingga berlaku zalim pada kanak-kanak, wanita dan orang tua. Maka kata Syekh Yusof Qaradawi, wajib. Tapi kedua-dua alamat ini tidak pernah mencela dan menghina satu sama lain. Waktu saya sedang mengikuti fatwa tersebut dengan begitu detail pada tahun 90-an, saya memilih. Dah dengar pencerahan. Kaya tuan-tuan. Kalau hari ini nak minta kenapa tak boleh, saya boleh jelaskan. Kenapa haram, saya boleh jelaskan. Kerana saya mengikut pandangan-pandangan yang dikujahkan oleh Syekh Muhammad Said Tantawi, dan saya juga mengikut pandangan Syekh Yusof Qaradawi. Tapi saya memilih pandangan ke Syekh Yusof Qaradawi. Waktu tu saya mengatakan pandangan Syekh Yusof Qaradawi betul. Kerana kita muda dan kita fikir kata kezaliman Israel pada tahun 90-an. Pembunuhan massa yang sangat luar biasa. Terutama Sabra dan Shatila pada tahun 87. Kemudian serangan ke atas Gaza dalam perang yang berkali-kali hingga berakhir pada tahun 2008 tu tuan-tuan. Dan berulang lagi pada tahun 2021, Ramadan yang lalu. Maka saya memilih pandangan Syekh Yusof Qaradawi. Tapi sebagai seorang yang mengikuti debat kedua-duanya, saya mendapat ilmu. Berarti kalau nak diminta nasihat oleh orang, saya tidak boleh memihak. Saya akan menjelaskan. Tuan, Syekh Muhammad Said Tantawi kata begini, haram. Syekh Yusof Qaradawi kata begini, wajib. Tuan pilihlah mana. Berarti saya juga mengembangkan pengetahuan kedua-dua pihak kepada orang yang ingin tahu status hukum pengeboman berani mati dalam konteks Israel. Kerana kedua-dua mereka kemudian yang mengharamkan semua bentuk pengeboman yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Berarti dalam konteks ini kedua-duanya bersetuju. Pengeboman berani mati yang diunjurkan oleh Al-Qaeda dan juga sekutu-sekutunya adalah sesuatu yang haram kerana membunuh orang awam. Di negara-negara di mana negara tersebut tidak membunuh orang awam Islam. Berarti hukum ni tak terguna pakai di selatan Thailand. Hukum ni tak terguna pakai di selatan Filipina. Hukum ni tak terguna pakai di India. Dan hukum ni tak terguna pakai di Eropah. Di mana negara-negara yang bukan Islam, yang berlaku isu-isu terhadap orang Islam seperti melarang orang Islam azan, melarang orang Islam memakai tudung, melarang orang Islam itu dan ini. Kedua-duanya sepakat mengatakan haram cara Al-Qaeda. Kerana tidak diperlakukan demikian oleh pemerintah negara-negara yang bukan Islam ini kata umat Islam, iaitu bunuh kanak-kanak, bunuh wanita, bunuh orang tu. Maka haram. Tetapi dalam pandangan mereka, mereka mempunyai dua pandangan yang berbeza. Mereka tidak bertelagah, tuan-tuan. Waktu itu semua orang menjadi kaya. Semua orang menjadi mewah ilmu dalam hal yang paling sensitif, iaitu pengeboman berani mati. Kerana belum ada lagi pengeboman berani mati. Ketika itu, tuan-tuan, mereka yang ingin menjadi pengeboman berani mati di Palestin pun bukan mudah, tuan-tuan. Saya interview, waktu saya pergi ke Palestin, saya tak dapat interview seorang pun daripada Al-Qassam, sayap perjuangan gerakan di Gaza, Al-Qassam ni, dan saya juga tak dapat interview
Brigade Al-Aqsa, iaitu brigade yang paling aktif di Palestin menjalankan pengumuman berani mati. Tapi pada tahun 2005, ketika saya pergi ke Beirut, saya telah berjaya masuk ke dalam kawasan komando Palestin yang berjuang bersama dengan pejuang Hizbollah, berperang di lembah Bekaa Valley yang bersempadan di antara Lubnan dan Israel di bahagian selatan Lubnan. Jadi saya jumpa dengan seorang kolonel Palestin bernama Muhammad Ali. Nama dia Ali, ketuk. Seorang lelaki kecil yang saya jumpa. Dengan dia ni tuan-tuan, dalam pertemuan ni, dia telah memberitahu kepada saya bahawa untuk menyertai pengebom berani mati, ada banyak ciri-ciri dia. Pertama, seorang itu mestilah seorang yang soleh. Tidak berhutang. Tidak mengalami masalah keluarga. Tidak mengalami masalah dengan masyarakat. Dan yang paling penting adalah minimum 6 juz hafalan Qurannya. Ini yang di dalam Palestin saya tak jumpa. Yang saya dapat jumpa adalah Kolonel Ali yang mengetuai salah satu brigade Palestin yang bergabung. Pelarian Palestin ni dia lari ke Beirut. Bila lari ke Beirut, dia masih lagi berjuang. Jadi mereka berjuang bersama dengan orang Hizbollah. Kerana Syiah Hizbollah pada waktu itu berbai'ah dengan Sunni Palestin yang menjadi pelarian di Lebanon dengan satu kalimah. Bahawa sesungguh perjuangan kita ini akan sampai ke satu, di mana kita akan membebaskan Masjid Al-Aqsa daripada tangan orang-orang kafir. Tangan Zionis lah. Jadi walaupun dia berbeza, seorang Syiah, seorang Sunni, jadi mereka bergabung. Sunni Hanafi dan Syiah Hizbollah ni bergabung. Dalam isu ni walaupun Syekh Hasan Nasrullah Hizbollah, dia tidak memusuhi orang-orang Sunni Palestin yang menjadi komando yang membantunya. Sebab dalam perang tu dia orang menang. Selepas perang tahun 67, Bekaa Valley ni diambil oleh orang Israel. Tetapi oleh kerana kombinasi pejuang Hizbollah iaitu penduduk Arab Syiah berketurunan Lebanon bergabung dengan pelarian Palestin berfaham Sunni, bergabung dan dia orang perang. Dalam perang tersebut dia orang menang. Hinggalah Pertubuhan Bangsa Bersatu masuk campur dan akhirnya dibina garis sempadan yang baru yang saya hadir tu, dan garis sempadan tu mereka mendapat kembali sekitar 28 km saya rasa. Wilayah Bekaa Valley yang dulunya dalam perang 67 adalah tanah merdeka Lebanon yang dirampas oleh Israel. Dan pun perang dia orang menang. Last kali Pertubuhan Bangsa Bersatu masuk campur dan dibinanya garis sempadan. Kerana sempadan yang menjadi No War Zone tu lah, NWZ tu lah, Malaysia menghantar. Setiap tahun kita hantar kan, kita punya pasukan Malbat tu yang berpangkalan di Kaukabar, Lebanon. Malbat kita pergi tu bersama dengan Malbat Indonesia. Ada Malbat Pakistan, ada Spain, ada Itali. Yang sampai sekarang tak pernah habis tugas tu adalah mengawal sempadan Bekaa Valley daripada terus berperang setelah Pertubuhan Bangsa Bersatu memastikan bahawa 28 km tu diserah balik kepada sebagai tanah air Lebanon, dan kebetulan dia adalah milik puak Syiah Hizbollah. Jadi tuan-tuan, seni mantik ni adalah benda yang paling tinggi tahap dia. Sebab oleh kerana saya bincangkan benda ni tuan-tuan, kerana kita akan masuk dalam sesi yang lebih kritis. Malam ni saya tak tahulah haters akan masuk macam mana, tapi admin dah tahu dah. Pertama, orang yang baru masuk 2 minggu tak boleh komen. Orang yang dah 2 minggu, dia boleh komen tu Facebook. Tapi oleh kerana kita siarkan, streamkan sekali di YouTube. Jadi di YouTube ni kita ada masalah sikit lah. Kerana kita terpaksa tak secekap kita mengendalikan haters dan para pemaki ni. Jadi di YouTube kadang-kadang terlepas juga. Tapi tak apalah, saya akan try minta Sony malam ni bertugas daripada Melaka untuk pantau live ni. Kerana saya tak mahu seorang gadis berusia 14 tahun dicederakan perasaannya dengan cemuhan-cemuhan para haters yang masuk. Kononnya so-called ustaz yang menentang legging dan juga menentang skirt petak. Yang so-called para ulama mi Maggi cepat dimasak, sedap dimakan. Yang akan menjatuhkan hukum macam-macam lah. Seperti mana yang terjadi apabila isu legging dan juga isu skirt petak. Maka itulah saya 2-3 hari ini saya perdebatkan tentang mantik. Kerana tuan-tuan kena ingat 5 perkara tadi. Kalau tuan-tuan tak jatuh di kalangan orang yang dianggap bodoh sombong berdasarkan dialog para rasul dengan kaum Bani Israel, saudara tak jatuh pada munafik yang saya sentuh tadi. Seseorang yang menjadi orang yang melaga-lagakan sesama Islam dengan menyamar dengan sebenarnya dia Islam, tetapi menjalankan tanggungjawabnya seperti seorang musuh Islam.
apabila memecah belahkan orang Islam dengan menaikkan status-status yang akan membabitkan orang Islam berdebat dan saling maki-memaki dan fitnah memfitnah sama lain. Ini jaga pengikut page dan juga admin page. Yang ketiga adalah dialog orang baik dan orang jahat. Diajar juga dalam buku ni bagaimana saudara nak berdepan dengan orang yang jahat ketika saudara nak menyampaikan dialog. Dan dialog saudara, seni mantik dalam dialog saudara tidak musnah. Yang kemudian dialog dia kata, jangan berada dalam dialog orang jahat dengan orang jahat. Kalau saudara rasa saudara baik tapi saudara masuk ke dalam majlis tu, saudara rasa ni dialog jahat dengan jahat, maka jangan berada dalam majlis tu, keluar. Kerana majlis itu bukanlah majlis ilmu. Dan jangan menyampaikan pandangan dalam majlis itu kerana sebahagian dari pandangan saudara akan menjadi sejahat kerana saudara telah bersama dengan orang jahat. Dan yang terakhir adalah dialog yang Allah suka, iaitu dialog orang baik dengan orang baik. Jadi ada 5 perkara dialog yang ada dalam buku Adab Dialog dalam Islam yang ditulis oleh Allahyarham Syekhul Azhar Dr. Muhammad Said Tantawi ni. Yang saya kata hebat orang ni. Sangat hebat. Cuma saya tak dapat nak pairkan dia dengan buku Yusof Qaradawi. Kerana buku Yusof Qaradawi kita masukkan dalam combo yang lain. Kerana saya nak saudara dapat banyak pandangan, maka saya pilih buku yang kedua pula. Untuk saya bincangkan dengan saudara adalah Pena dan Pedang, The Pen and the Sword, oleh seorang lagi, Edward Said. Edward Said adalah seorang Palestin. Dilahirkan pada tahun 1936. 1936 dan dia meninggal muda pada tahun 2003. Berarti penulis yang pertama ni, Syekhul Azhar Syekh Muhammad Said Tantawi ni, dia lahir tahun 28 dan meninggal 2010. Yang ini dia lahir terkemudian tahun 1935 dan dia meninggal dunia pada tahun 2003. Tuan-tuan dan puan-puan, apa kehadapan Edward Said? Edward Said adalah seorang rakyat Palestin yang dilahirkan di Baitul Maqdis. Ketika British menduduki, mengambil alih tanah merdeka milik Palestin di bawah Empire Osmania. Mereka menjajah, pasal British jajah Palestin pada tahun 1918 bila Empire Osmania kalah Perang Dunia Pertama tu. British jajah. Kemudian pada tahun 1948, jadi ketika tahun 48, dia lahir tahun 35, dia berusia 13 tahun. Dia sedang bersekolah di Beirut. Maka Yahudi mengambil alih Palestin. Jadi bapa dia ni sebagai seorang Kristian Palestin, larikan Edward Said ni bersama berapa ramai lagi lah. Antaranya adalah Yasir Arafat, juga family keluarganya dapat lari. Mereka lari dan pergi ke Amerika. Edward Said membesar di Amerika dengan prinsipnya, dengan perjuangannya adalah untuk memerdekakan Palestin. Berarti dia bergabung dengan seorang lagi pejuang, iaitu Ismail Faruqi, dan seorang lagi penulis Kristian Palestin yang terkenal, Alec Odeh. Selain daripada seorang lagi yang saya nak sebut nanti banyak, Ghassan Kanafani. Jadi dia ada 4 nama yang besar. Edward Said menulis mengenai Orientalism, iaitu dia nak membetulkan pandangan Barat mengenai cara melihat Islam dan cara melihat budaya Timur. Kerana Islam ni kuat di Timur. Tanah Arab ni disebut Timur. Dalam pandangan Barat, Tanah Arab ni Timur. Kita ni pun Timur. Mereka ni Barat. Amerika dan negara-negara atmosfer ni, di Eropah ni dianggap sebagai Barat. Jadi oleh kerana Edward Said seorang yang sangat terpelajar, selain daripada beliau sangat-sangat committed dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestin, beliau juga committed dari segi keilmuannya untuk mendidik orang Barat memahami bagaimana mentafsir orang Timur secara budaya dan teologikal, iaitu Islam sebagai agama utama di Timur, dan kemudian bangsa-bangsa yang tinggal di Timur. Dalam konteks ini kebanyakannya beliau minta memahami Barat memahami Islam dan Arab. Jadi Orientalism yang beliau hasil pada tahun 78 ketika dia berusia sekitar 33 tahun. Buku tersebut telah menjadi masterpiece dan telah mencetuskan pemikiran yang sekarang digazetkan. Edward Said punya pemikiran ni, 2 pemikiran yang digazetkan sebagai pendidikan akademik yang sekarang dipelajari di semua universiti utama. Siapa masuk ke universiti utama, tuan-tuan, dia belajar sama ada political science, dia belajar sama ada humanities, dia belajar sama ada theological, dia belajar mengenai bandingan dipanggil apa? Saya lupa the term dalam bahasa Inggeris, tapi dalam kita dipanggil perbandingan pemikiran, perbandingan budaya dan perbandingan sastra. Sastra bandingan dipanggil, saya tak tahu. Comparison.
Saudara akan belajar satu daripada teori Edward Said yang diajar di semua universiti utama dunia. Pada tahun kemudian, dia mencerita bila dia nampak saja cara Amerika, mula-mula dia tak berpuas hati kerana British menjadi pendokong utama pendudukan Yahudi ke atas bumi Palestin. Kemudian diikuti oleh sokongan Amerika kerana dia berada di Amerika dan dia marah ketika hadirnya Presiden Jimmy Carter pada tahun 70-an. Jimmy Carter menjadi presiden. Jimmy Carter menjadi orang yang sangat melobi supaya negara-negara Arab menerima kewujudan Israel tanpa lagi memikirkan membentuk sebuah negara Palestin merdeka. Kerana Jimmy Carter yang membelahkan bumi Palestin dengan minta tanda tangan perjanjian di mana Palestin akan mendapat wilayahnya di bahagian Baitul Maqdis dan Israel membentuk negara di bahagian yang telah didudukinya. Tapi pada cadangan Jimmy Carter itu ditolak. Tetapi Mesir bersetuju dan Mesir menandatangani perjanjian di bawah Presiden saya rasa waktu itu Anwar Sadat. Di bawah Presiden Anwar Sadat, Mesir telah menandatangani perjanjian dengan mengiktiraf Israel. Kemudian kerana dia melihat politik baru dia, walaupun kolonial ni dah berakhir, kolonial meninggalkan India tahun 47 lepas Perang Dunia Kedua, British tak mampu lagi mempertahankan India sebagai jajahannya. British memerdekakan Malaysia pada tahun 1957. Belanda memerdekakan Indonesia pada tahun 1947. Filipina dimerdekakan oleh Amerika Syarikat kerana lepas perang semua orang balik dan memerdekakan. Tapi dia nampak pendudukan Israel dengan disokong oleh Eropah dan Amerika Syarikat sekutu utama ni sebagai pasca kolonialisme ataupun new kolonialisme. Itu satu lagi daripada pandangan Edward Said yang kini dipelajari, ditekuni oleh semua orang yang nak tahu tentang selepas era penjajahan berakhir, akan wujud satu lagi, dipanggil penjajahan tidak langsung ataupun penjajahan new colonialism. Sama ada dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk utang, dia tulis. Jadi petang ni saya bercerita tentang topik ni. Sambil tu saya nak mempromosi 2 buku ni. Alhamdulillah pada petang semalam kita dapat menjualnya 32 buah. Walaupun hari ni kita ada berapa sikit dah penonton kita hari ni? 500 orang? 500 sikit je. Sebab kita tahu ni suasana bercuti. Dan malam tadi kita berjaya menjual lebih 50 lebih. Berarti buku ni dah terjual hampir 90 naskah. Saya ada 60 lagi baki. Kerana combo ni saya buat masuk dengan rakan rasmi Garasi TV ITBM hanya 150 set. Berarti kita dah jual 90 set. Ada 60 set je saya nak tawarkan pada saudara dengan harga 100. Saudara boleh lock buku ni. Lock je buku, bagi nombor telefon dan admin ambil. Saya rasa petang ni dengan 500 mungkin repeated yang dah masuk semalam pun ramai. Saya target dapat jual 20 set pun dah alhamdulillah lah. Kerana buku ni turun dalam suasana orang bercuti. Jadi saya tak predik tinggi lah. Kalau saudara nak lock aja buku Adab Dialog dalam Islam oleh Dr. Muhammad Said Tantawi dan juga Pen and the Sword ataupun diterjemahkan oleh Institut Terjemahan Buku Negara sebagai Pena dan Pedang. Edward Said ni. Saya petik para ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu tinggi tak tinggi satu ilmu, buku ilmu yang tebal ni. Saya petik satu para je. Tuan-tuan dah dapat ilmu dia. Ringkas, para ni dia dekat belakang ni. Penulisnya mengambil 3 para je sebagai pengenalan mengenai bukunya yang tebalnya hampir 602 halaman ni. Kata Syekh Muhammad Said Tantawi, adab dialog dalam Islam memaparkan bahawa dialog sesama manusia adalah penting kerana manusia tidak terlepas daripada berdialog dalam hubungan sehari-hari dalam urusan yang berkait dengan makan minum, pakaian, ubat, hak dan kewajipan. Perbezaan pandangan antara manusia dan aspek tujuan matlamat dan fikrahnya merupakan satu perkara yang penting. Dia kata fikrah merupakan satu perkara yang penting. Perbezaan ini disebabkan beberapa faktor, antara faktor kita berdebat. Walaupun ke atas berang benda yang terang dan nyata. Terang dan nyata pun ada juga kita berdebat. Tetapi ada juga yang tersembunyi. Kerana dalam terang yang nyata pun masih ada masalah-masalah khilafiahnya. Ini akan menyebabkan manusia berdebat. Tapi dia kata syariat Islam membenarkannya dengan menggariskan beberapa prinsip dalam berdebat atau berbahas atau berdialog supaya suasananya membina dan hasil yang dicapainya adalah memberi manfaat yang baik kepada orang lain. Dia beritahu, dia kata terdapat banyak dialog yang perlu dipelajari. Antaranya dia kata adalah dialog mereka tentang yang berkisar tentang keesaan Tuhan. Dialog mengenai hari akhirat. Ni tuan-tuan nak tahu tentang akhirat, duk cerita akhir zaman. Akhir zaman ni saudara kena berada juga dalam lingkungan mantik. Tak boleh nak petik akhir zaman sesimple dan semudah. Pandu dan dipacu oleh yang disyariatkan oleh Islam melalui kitab ni. Dia kata kita juga akan berdialog
Uh, dia kata kita akan berdialog tentang hisab, pahala serta dosa, tentang Al-Quran dan kata-kata oleh Allah. Dan dia kata janganlah kamu berdialog hingga kamu dianggap seperti bodoh sombong yang Allah anggap ke atas Bani Israel kerana dialog-dialog mereka dengan para rasul yang menyampaikan kebenaran agama. Dialog orang yang munafik, iaitu yang menyembunyikan niat jahatnya di balik nama Islamnya. Dialog dalam bentuk soal jawab antara orang baik dengan orang jahat. Dialog di antara orang jahat dan orang jahat yang hendaklah kamu jauhi. Dan dialog yang menjadi taman-taman ilmu, iaitu di antara orang baik dan orang baik. Ini kalau saudara nak, boleh log sekarang. Saya sasarkan 20 je petang ni. Sebelum saya mulakan sesi perniagaan dan saya ucap terima kasih pada semua 500 orang yang committed lagi untuk bersama dengan Garasi dalam mood bercuti. Tapi Garasi akan terus kerana Garasi tak boleh nak bercuti, tuan-tuan. Pertama adalah kami adalah perniagaan yang berorientasikan kepada hasil jualan untuk membolehkan kami kekal stream, membekalkan kandungan percuma kepada tuan-tuan. Kami juga harus menjalankan perniagaan bagi mendanai Garasi TV, kos operasi apa semua ni. Kerana kami tidak satu meminjam dari mana-mana bank. Kami tidak mendapat, memohon, kami nak mohon pun nak dapat mana, geran daripada mana-mana pihak. Kami menolak semua sumber dana yang ingin dibantu oleh pelabur, sama ada bebas politik ataupun berpolitik. Jadi kami menjalankan perniagaan streaming dengan membekalkan kandungan percuma kepada tuan-tuan, tetapi kami menanggung kos operasi kami dengan menjalankan perniagaan. Antara perniagaan yang besarnya tu 60% adalah perniagaan barangan terpakai. 20% lebih sedikit kami menjalankan perniagaan dengan mengeluarkan produk sendiri made by Garasi, dan kami sedang meningkatkan dari peratusan pendapatan kami kepada hampir 20% lepas ini dengan menjadikan jualan buku. Dengan kerjasama ITBM, kami menjadi penjual digital direct streaming kepada buku-buku ITBM. Alhamdulillah tuan-tuan, apabila kami memulakan projek pertama dengan melancarkan buku Thomas L. Friedman, kami berjaya menjual 600 buah buku hanya dalam pagi dan petang. 600 buah buku, 2 tajuk tu. Kemudian kami meneruskan dengan buku yang lepas ni adalah Pasca Amerika oleh Farid Zakaria. Dan buku Farid Zakaria dia pair dengan buku siapa saya dah lupa lah. Kami berjaya menjualnya sebanyak 73 naskah, tinggal 2 lagi yang ada. Dan buku ni kami masuk 150. Dan terjual 32 semalam, mungkin 50 lebih. Jadi saya anggap 90 dah terjual. Jadi ada 60 lagi yang ada dalam simpanan. Kami akan jual sebagai kempen hari terakhir ini. Kerana lepas ni buku ni akan disimpan. Kita akan naikkan pada bulan yang berbeza kerana kita rasa kita dah jumpa dengan semua pembaca Garasi, semua rakan Garasi, berarti had yang dijual hari ini adalah had demand pada buku ni. Kerana kita akan menurunkan buku dalam bulan Februari, kita akan menurunkan buku-buku panduan psikologi. Kerana apabila Garasi pindah ke studio baru, kita menumpukan kandungan yang kita panggil sebagai menyumbangkan rawatan psikologi dan menyumbangkan motivasi psikologi dan rawatan motivasi kepada masyarakat secara percuma. Jadi banyak stream kami di studio baru nanti adalah stream yang meningkatkan fokus bagaimana kita nak mendapat sedikit motivasi meneruskan kehidupan kita pada masa yang sukar. Dan kedua adalah kami banyak stream psikologi bagi membolehkan mereka yang mengalami gangguan ritma psikologi kerana masalah COVID-19 menjerumuskan anda dalam kepanikan ekonomi, kepanikan pengurusan keluarga, kepanikan berinteraksi secara sosial, terjejasnya rumah tangga dan diri saudara secara menyendiri juga mengalami pelbagai fobia dan mengalami pelbagai trauma, dan apatah lagi nak memulakan new normalisasi yang tak mudah untuk kita semua sesuaikan diri. Jadi ini adalah buku, hari ini hari terakhir saya naikkan buku ni. Pakinya saya bawa lah pada bulan-bulan yang lain. Kerana pada bulan Februari saya dah berjanji untuk menumpukan pada buku psikologi. So lock sekarang. Dah habis admin orang lock? Oh tak ada, berapa lock je dapat? 11 Alhamdulillah. Kalau saudara nak lock nanti saya perlu 9 lagi lock je untuk mencapai sasaran 20 set hari ni. Boleh turun lock je. 200 buku yang ni tebal. Tapi saudara tak perlu risau tuan-tuan. Buku ni saudara kalau saudara nak baca, jangan mulakan penat dengan membaca daripada mula sampai belakang. Kerana dia pecahan. Jadi saudara baca yang paling dekat dulu dengan diri saudara. Kalau saudara rasa kan, prinsip dialog dalam Islam saudara nak baca dulu. Jadi saudara terus lompat je bab kedua. Jadi bila saudara tengok rujukan ni,
rujukan indeks bab dia. Saudara baca je chapter yang lebih interest. Kerana buku ni bukan novel. Saudara lompat nanti saudara hilang ni. Tak. Dia saudara boleh baca chapter. Macam saya ni, saya akan baca bahagian satu dulu. Untuk memahami apa sebenarnya dalam pandangan Islam yang mencetuskan perselisihan sesama manusia. Saya baca dulu. Lepas baca ni, saya akan ambil prinsip dialog. 1 dan 2 saya akan baca. Tapi bahagian ketiga saya akan tinggalkanlah kerana dia banyak contoh-contoh contoh-contoh dialog tentang hari kiamat pun saya skip dulu. Saya akan pergi dulu dialog antara ahli kitab. Ini penting. Bagaimana ahli kitab? Iaitu dialog di antara ulama Islam dengan Fadri Kristian dan juga lupa siapa Rabai Yahudi. Ini kita tengok dialog antara ahli kitab. Saya pergi. Lepas tu saya akan skip. Saya akan pergi kepada dialog mengendalikan mantik dialog secara soal jawab. Saya akan pergi. Lepas tu baca mengikut bab-bab yang saudara rasa bab itu adalah bahagian yang lebih relevan dan lebih saudara dahagakan. Okay? Macam yang ni saudara kena baca daripada mula lah sebab ni adalah wawancara David Bassemian dengan Edward Said. Edward Said ni tuan-tuan, dia menulis banyak. Tapi oleh kerana dia mengalami leukemia dan hari ke hari kesihatan dia semakin buruk. Jadi oleh kerana orang tahu Edward Said akan mati pada bila-bila masa. Jadi sebelum dia mati, David Bassemian ni pergi jumpa Edward Said. Dia kata Edward Said, banyak orang membaca buku-buku kau yang sangat hebat, terutama buku bestseller Orientalism tu, dan juga buku kau yang sekarang dirujuk di universiti dan pengajian antarabangsa dalam pasca modernism ni. Dia kata, aku cuma risau orang tak tahu siapa kamu. Maka David Bassemian telah mewawancara Edward Said dan buku ini dah ditulis. Jadi kita akan tahu banyak benda dalam diri Edward Said. Terutama benda yang paling Edward Said katakan, orang tanya tentang kesihatan dia. Bila David Bassemian tanya tentang kesihatan dia, bahawa kamu menanggung sakit yang teruk. Bagaimana kamu mengatasinya kerana leukemia kamu telah sampai ke tahap yang parah. Kata Edward Said, yang aku bimbangi dan yang aku fikirkan bukanlah tentang sakit yang teruk. Yang aku fikirkan adalah untuk aku bangun besok pagi dengan menganggap diriku tidak sakit. Jadi dia kata, berfikir tentang sakit adalah tidak penting. Tetapi bagaimana berfikir untuk menjalani kehidupan esok hari sebagai orang yang tidak sakit. Itulah yang aku fikirkan. Itu dia punya vibe positif yang saya suka. Ketika dia mengalami leukemia yang kritikal, dan orang tahu dia akan pergi pada bila-bila masa kerana kanser leukemia. Maka Bassemian jumpa dia. Tapi itulah kata-kata dia indah tu. Itu dia kata, dalam hidup dia tak nak fikir tentang penyakit, tuan-tuan. Dia berfikir untuk hidup sebagai orang sihat dan terus menyumbangkan ilmu kepada manusia. Pada esok hari. Dia nak setiap pagi dia bangun, aku adalah orang yang sihat dan aku akan menyumbangkan ilmu selagi aku hidup. Itu yang menjadi motivasi yang kami pilih buku ni. Selain daripada buku ni kuat dari segi adabnya, buku ni kuat dari segi motivasinya. Kerana saudara dapat membaca pemikiran dalaman seorang pemikir Arab Palestin yang hebat walaupun dia seorang Kristian Protestan.